Pagi semua, masih awal pagi PC. Ni mengenai isu My Travel Pass. My Tra- Okay, ini mengenai isu My Travel Pass. My Travel Pass merupakan satu permohonan yang diperlukan sekarang bagi sesiapa yang ingin keluar negeri. Dan itu pun hanya untuk maksud dan sebab-sebab yang tertentu sahaja. Iaitu kalau seseorang dapat keluar negeri, dapat nak pergi ke institusi pengajian luar negeri, sudah dapat tempat, ataupun pekerjaan di luar negeri, ataupun mesyuarat bisnes di luar negeri, ataupun ada kecemasan keluarga di luar negeri. Permohonan perlu dibuat kepada Jabatan Immigration untuk mendapatkan My Travel Pass supaya boleh terbang keluar daripada Malaysia. Permohonan ini telah pun membangkitkan pelbagai jenis kesulitan kepada rakyat Malaysia pada masa ini, di mana ketidaktentuan telah pun mengakibatkan kehilangan masa, stres dan juga kadang-kala kehilangan pembaziran dari segi kos-kos untuk travel ke luar negeri. Minggu lalu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein telah pun mengarahkan pihak Jabatan Imigrasi untuk mengkaji semula, menyemak kategori-kategori yang diperlukan untuk membuat permohonan dengan Jabatan Imigrasi. Dan saya rasa ini merupakan langkah yang baik sebab buat masa ini sudah tidak terbangkit sebab-sebab untuk menghadkan rakyat Malaysia untuk keluar negeri. Kami menyuruh supaya pihak kerajaan, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, pihak imigrasi dan juga Perdana Menteri supaya membatalkan atau phase out keperluan bagi rakyat Malaysia untuk memohon My Travel Pass sebelum keluar negeri. Nah, My Travel Pass sebelum ini diperlukan. Apa sebabnya? Ia diperlukan di awal pandemik kerana pada masa itu jumlah penjangkitan COVID-19 di Malaysia pada masa itu kurang, tak ramai, terkawal. Manakala COVID-19 di luar negeri macam tidak terkawal. Oleh sebab itu kita menghadkan jumlah rakyat Malaysia yang keluar negeri ke negara lain yang berisiko tinggi. Tapi keadaan sudah berubah. Buat masa ini di Malaysia, penjangkitan lebih di Malaysia daripada di luar negeri dan jumlah kes import adalah amat kecil. Kita gunakan contoh semalam, hanya 27 kes import sahaja berbanding dengan jumlah kes 15,700 mana dia? 15,759 kes semalam. So, maksudnya jumlah import kes adalah amat rendah dan itu pun sesiapa yang masuk ke dalam negara perlu menjalani proses kuarantin dahulu. So, kes penjangkitan akibat luar negeri masuk ke Malaysia adalah amat terkawal. Dan pada masa yang sama, pada awal penjangkitan kes, pada awal pandemik, tidak ada vaksin. Sekarang ramai sudah bervaksin. Sejumlah lebih kurang dekat 60% rakyat Malaysia sudah penuh ataupun fully vaccinated. 2 dos sudah dicapai. Dan banyak negara lain juga mencapai tahap yang sama seperti di UK 67%, di Amerika Syarikat 56%, Kanada 70% dan lain-lain. Seeing that we have also opened up travel bubbles, so are you also saying that we should look into scrapping the policies under My Travel Pass? Now we're opening up travel bubbles, right? No, travel bubbles are a bit different.
travel bubbles doesn't require quarantine upon return. Whereas you go overseas, when you come back, you still have to quarantine. Right? So the risk is even lower than travel bubbles. Okay? So kita harap supaya pihak kerajaan akan mempertimbangkan pembatalan ataupun phasing out of My Travel Pass kerana program ataupun skim My Travel Pass ini sudah tidak lagi relevan pada masa ini. Ia relevan bila pandemik bermula sebab tak ada vaksin, sebab kes jangkitan di luar negeri lebih tinggi daripada di Malaysia. Tapi sekarang pandemik sudah menjadi endemik, nombor satu. Nombor dua, ramai rakyat Malaysia sudah divaksin. Dan nombor tiga, bila seseorang keluar negeri, dia pulang masih terkawal kerana masih perlu menjalankan proses kuarantin. So oleh sebab tu kita harap proses burokrasi ini yang menyebabkan kesulitan kepada orang ramai dan memberikan kerja tambahan yang tak perlu kepada pegawai-pegawai imigrasi dapat dikaji semula dan dibatalkan secepat mungkin. Okay? Saya? Thank you. Soalan. You can ask Michelle. I actually don't know who's in charge. Okay, immigration is Datuk Sri Hamzah, but I think the decision is by the National Security Council, which is headed by Datuk Sri Hishamuddin Hussein, and of course the Prime Minister has a big say lah. So all three of them lah, saya tujukan perkara ini dan kita harap ia dapat dipertimbangkan secepat mungkin. I've received a lot of last minute calls. They have already booked their tickets quite in advance, 2-3 weeks in advance. They have submitted their application, but 2 days before travelling, haven't got their response. So don't know whether can go out or cannot go out, whether to change flight or cannot change flight, and they ask desperately, is there anyone you can call to help? I can understand the delays because this is actually a lot of bureaucratic work for the immigration officials, and there's thousands of applications every week. So processing this is a pain, and I think it's unnecessary. So since it's unnecessary, might as well phase it out, at least for vaccinated travellers. If you have already been fully vaccinated, then you're allowed to travel out of the country as long as the other country is able to receive you. There are still some countries that don't accept visitors, macam Jepun masih tak terima pelawat. But for countries that accept, like UK, US, there's no reason to stop Malaysians from going out of the country. Okay, and it's good. Okay, the other point that saya lupa bangkitkan is good for the economy. Your airlines, your airports, your travel agencies, these are the industries that has been badly affected by the pandemic. Okay, and increase in travel will resume the economic activities in these sectors and provide employment for Malaysians in need of income. Okay, thank you.